Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. PDRM digesa jauhi rasuah. Juga isu kalimah Allah dalam kitab Bible, Maiz mohon celah. Anggota Polis Diraja Malaysia PDRM diingatkan supaya tidak menjadi sebuah agensi yang korup. Pesanan dibuat Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador sempena Hari Polis Kebangsaan ke-214. Beliau turut mengakui masih wujud kumpulan pegawai dan anggota mengamalkan budaya rasuah. Pun begitu, menurut Tan Sri Hamid, masih ada pegawai dan anggota yang menjalani aktiviti korup dan mengambil rasuah. Akhir-akhir ini, isu integriti PDRM sering menjadi bahan debat masyarakat. Tidak dapat dinafikan, memang masih wujud kumpulan pegawai dan anggota yang masih degil mengamalkan budaya rasuah. Bagi mereka, status halal dan haram itu tiada perbezaannya. Terdahulu, Tan Sri Hamid ditemui media pada Majlis Sambutan Hari Polis Kebangsaan ke-214 yang diadakan di Pusat Latihan Polis Pulapol Ibu Negara. Menurut beliau, semua warga PDRM harus mengenang pengorbanan bekas pegawai dan anggota terdahulu yang bermati-matian berjuang demi memastikan keamanan dan kemakmuran sentiasa kekal di dalam negara. PDRM diharap akan tetap mengorak langkah dengan mengambil tindakan drastik menangkap dan mendakwa mereka yang menyeleweng. Usaha itu turut dibantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Dalam pada itu, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac tahun lalu, penugasan polis turut memberi kesan terhadap trend pelakuan jenayah. Ia dikatakan memberi unsur gerun kepada penjenayah apabila adanya puluhan ribu anggota penguat kuasa di merata tempat di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador berkata, kewujudan ratusan sekatan jalan raya menyukarkan penjenayah untuk bergerak bebas. Pada masa yang sama, penurunan kes jenayah konvensional juga dilihat memberangsangkan. Namun, tidak dari sudut kes jenayah bukan konvensional kerana ia didapati meningkat dan membimbangkan. Tambah beliau mengenai kes sumbang mahram dan pornografi kanak-kanak, ia sukar dicegah. Begitu juga bagi kes buli cyber, penipuan dalam talian dan bunuh diri. Ia dipercayai kerana sebilangan besar mangsa berasa malu ataupun takut untuk membuat aduan. Lagi kejadian bongkah konkrit di tapak pembinaan terjatuh. Namun kali ini kejadian berlaku dekat Lebuh Ampang dan ia tiada kaitan dengan projek SUKE. Pun begitu, polis sudah mengenakan saman kepada pemandu lori yang cuai yang menyebabkan bongkah konkrit itu terjatuh. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira 7 pagi tadi sehingga mengakibatkan laluan trafik sesak di kawasan berkenaan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata pihaknya tidak menerima sebarang laporan polis berhubung kejadian itu. Bagaimanapun, pihak polis sudah mengeluarkan saman terhadap pemandu terbabit. Setengah jam kemudian, bongkah konkrit itu sudah dialihkan dan laluan kembali lancar. Terdahulu, tular gambar menunjukkan bongkah konkrit di atas jalan raya di kawasan Lebuh Ampang dari arah Taman Melawati ke Dataran Ukir. Bongkah itu dipercayai terjatuh daripada lori yang melalui jalan tersebut.
Pengguna juga dinasihatkan agar menggunakan laluan alternatif ketika kerja-kerja pengalihan dijalankan. Sementara itu, bagi tragedi komponen kren gantri terjatuh awal minggu ini, Kertas Siasatan Punca Kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Bertingkat Sungai Besi Ulu Klang SUKE ini dijangka siap dalam tempoh sebulan. Pejabat Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP berkata, siasatan membabitkan pemerhatian dan penelitian di lokasi kejadian selain keterangan saksi dan analisis kejuruteraan forensik. Antara tindakan yang boleh diambil termasuk pendakwaan mengikut peruntukan Seksyen 15 dan 17 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, iaitu kewajipan majikan memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja ketika bekerja serta kesihatan dan kebajikan orang, selain pekerja yang terjejas akibat aktiviti kerja yang dijalankan. Penalti maksimum bagi kesalahan di bawah kedua-dua seksyen itu adalah denda tidak melebihi RM50,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Selain itu, notis larangan dikeluarkan oleh jabatan hanya akan dibatalkan selepas majikan mengambil tindakan pembetulan dan langkah kawalan komprehensif bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Dalam pada itu, sebanyak 14,786 pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerja KKP dijalankan jabatan berkenaan di sektor pembinaan dan daripada jumlah itu, sebanyak 5,117 notis, kompaun serta pendakwaan dilaksanakan dengan jumlah penalti sekitar RM1.7 juta. Susulan kejadian helikopter terhempas di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang semalam, Polis Pahang sedang menyiasat sama ada seorang juruterbang dan 4 penumpang helikopter tersebut mempunyai permit kebenaran rentas negeri atau sebaliknya. Menurut Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, setakat ini pihaknya sedang melakukan siasatan lanjut berkaitan kemalangan terbabit dan mendapatkan maklumat tersebut daripada pihak berkuasa penerbangan awam CAAM. Beliau turut menasihati orang ramai agar mendapatkan permit rentas negeri terlebih dahulu jika ingin memasuki negeri lain. Kompaun akan dikeluarkan bagi mereka yang gagal berbuat demikian walaupun melalui laluan udara dan laut. Terdahulu, sebuah helikopter Airbus AS350B3 dikendalikan Leopard Aviation Sdn Bhd dari Sungai Lembing terhempas di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS semalam. 2 mangsa dilaporkan mengalami kecederaan manakala 3 lagi mangsa stabil. Isu penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible, Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, akan memfailkan permohonan di Mahkamah Rayuan untuk menjadi pihak pencelah dalam kes rayuan kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri KDN berkaitan penggunaan kalimah suci itu. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, MAIS menjunjung kasih titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang melarang penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible atau pencetakan segala buku dan penulisan bagi agama Kristian di Selangor. Katanya, MAIS berpegang teguh dengan pendirian kalimah Allah adalah kalimah yang suci yang merujuk hanya kepada Allah iaitu Tuhan Yang Maha Esa menjadi asas keimanan orang Islam. Justru kalimah berkenaan tidak boleh digunakan atau disamakan dengan Tuhan bagi agama-agama lain selain daripada Islam. MAIS bertanggungjawab sebagai pihak berkuasa utama berhubung pentadbiran agama Islam di Selangor selepas Sultan Selangor untuk memelihara dan menjaga kesucian agama Islam. Lembaga Tabung Haji TH memberi lesen haji kepada 22 syarikat pelancongan tempatan termasuk anak syarikatnya Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd untuk beroperasi sebagai pengelola jemaah haji 2021. Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, pelantikan 22 pengelola jemaah haji itu, PGH, adalah sebahagian daripada pelan persediaan awal haji yang dilakukan TH. Pun begitu, setakat hari ini, Kerajaan Malaysia dan TH masih lagi menunggu makluman rasmi berkaitan urusan haji bagi tahun 1442 Hijrah daripada pihak berkuasa Arab Saudi.
Oleh itu, semua PJH yang dilesenkan tidak dibenarkan lagi mengeluarkan sebarang iklan pakej haji sehingga kebenaran rasmi dikeluarkan oleh TH. Menurutnya, perkhidmatan pakej haji tanpa mendapat kelulusan TH adalah satu kesalahan. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga kerana TH tidak pernah melantik mana-mana individu sebagai ejen dalam hal berkaitan tawaran haji dan pakej haji. Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Kem terbakar, lebih 20,000 etnik Rohingya larikan diri. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan lega, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali. Kartel pengedaran dadah antarabangsa bernilai 5.2 bilion ringgit tumpas apabila dihidu Jabatan Kastam Diraja Malaysia sekaligus catat rampasan terbesar negara tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir, hasil pembongkaran menjumpai 94.8 juta pil Kaptagon atau dadah jenis amfetamin seberat 16 tan dalam roda troli dijumpai. Pasukan JKDM cawangan narkotik turut menyita kontena bersaiz 40 kaki dekat Pelabuhan Kelang, Selangor. Beberapa kotak berisi roda troli yang mengandungi dadah turut dijumpai. Siasatan awam mendapati Malaysia merupakan tempat transit di antara Timur Tengah dengan Asia Timur. Tambahnya, setakat ini tiada sebarang tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang meneliti semua dokumen bagi mengesan pihak terlibat. Kejayaan ini hasil kerjasama cawangan narkotik Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM melalui perkongsian maklumat perisikan dengan Direktorat Jeneral Pengawalan Narkotik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi serta kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM. Kejadian samun melibatkan pengusaha Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska guna senapang angin dekat Kuala Terengganu sudah dikenal pasti. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik, lelaki berusia 40-an itu adalah penagih dadah dan kini berada dekat daerah Hulu Terengganu. Siasatan mendapati senapang angin yang digunakan merupakan senapang buatan sendiri. Sebelum ini, seorang pengusaha Taska, Katijah Ali, 58 tahun, bersama anak dan cucu serta 4 kanak-kanak jagaannya berdepan detik cemas apabila disambung seorang lelaki yang bersenjatakan senapang angin ke premis mereka. Kejadian yang berlaku sekitar 9.30 pagi itu bagaimanapun menyebabkan kerugian RM8,000 selepas beg tangan pengusaha malang itu yang mengandungi yuran Taska RM4,000 dan barang kemas dilarikan suspek yang memakai topi keledar. Gara-gara membaling batu bata ke arah kereta bapa mentua, seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru. Namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Tertuduh didakwa melakukan khianat terhadap harta benda milik Cik Mahdi Celah, 62 tahun. Tertuduh dikatakan membaling batu bata ke arah kereta mangsa sehingga menyebabkan kerugian melebihi RM25. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Kok Lanas 22 Mac lalu. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Izzuddin Muhammad Syukri. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya S. Gayatri, manakala tertuduh diwakili Peguam Siti Syairah Mio Zulkifli Auni.
Terdahulu, Gayatri memohon tiada jaminan ditawarkan. Bagaimanapun, Siti Syairah memohon jumlah jaminan minimum kerana tertuduh pemegang kad orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran. Mahkamah membenarkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tertuduh tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Tarikh sebutan semula kes pada 6 Mei. Sebuah bot nelayan membawa 6 pemancing dekat perairan Kuala Kemaman dilaporkan hilang petang semalam. Operasi pencarian diteruskan dan kali ini kawasan pencarian diperluas sehingga ke perairan Kuantan. Menurut Komander Zon Maritim Kemaman, Rashidil Hadi Abdul Rashid, operasi pencarian diperluaskan daripada 250 batu nautika persegi kepada 577.42 batu nautika persegi sehingga ke perairan Kuantan. Pencarian melibatkan 70 anggota maritim yang menggunakan kapal peronda KM Jemiah dan KM Pekan. Akibat cuaca tidak menentu dan berlakunya ombak besar, operasi pencarian berdepan kesukaran berikutan ombak besar. Terdahulu, menurut laporan awal, berdasarkan pergerakan angin, bot terbabit dipercayai hanyut ke arah selatan menuju ke Pulau Tioman. Bot yang dinaiki dikatakan mengalami kerosakan. Ekoran kejadian, kesemua mereka gagal dihubungi oleh ahli keluarga masing-masing termasuk tekong yang bersama-sama pemancing berkenaan. RM500,000 diperuntukkan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT bagi program mendaya komuniti mantapkan aktiviti berkaitan penjagaan kesihatan dan amalan 3R, Reduce, Reuse dan Recycle. Dengan ini, PKN akan memberi taklimat kepada semua penggerak-penggerak di seluruh negara. Menurut Menterinya Datuk Zuraidah Kamaluddin, program berkenaan hasil kerjasama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan SW Corp dan agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kerjasama ini selaras dengan hala tuju dasar kebersihan negara, menjadikan Malaysia negara yang bersih serta mewujudkan budaya menjaga kebersihan bagi menjamin kesejahteraan hidup dan kelestarian alam sekitar. Tambahnya, program berkenaan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. SW Corp memperkenalkan program seperti Sampah Menjadi Wang, program Sampah Menjadi Hasil Seni, program Hargai Makanan, Jangan Membazir, program Bank Kitar Semula dan banyak lagi program yang menarik. Program ini bermula semalam dan akan digerakkan di seluruh negara termasuk di 5 negeri yang tidak menandatangani perjanjian pengurusan sistem pepejal dan pembersihan awam. Selangor menyasar pelaburan komersial berjumlah RM1 bilion. Itu pun menerusi projek pembangunan Gerbang Maritim Selangor SMG, terutama membabitkan projek pembangunan Sungai Kelang menjelang 2030. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, Sungai Kelang dan kawasan tebingnya mempunyai potensi besar yang boleh membuka pelbagai peluang bernilai tinggi terutama kepada pelabur dan usahawan. Justru kerajaan negeri sedang berunding dengan beberapa pihak bagi melaksanakan usaha hidupkan semula Sungai Kelang. 242 hektar sudah dikenal pasti di sepanjang pesisir sungai yang berpotensi dibangunkan. Projek ini dijangka siap menjelang tahun 2030 selari dengan aspirasi Smart Selangor yang bermatlamat menjadikan negeri Selangor sebuah bandar pintar paling sesuai didiami yang terkemuka di Asia Tenggara. Susulan kejadian kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar terbakar semalam, jumlah terkini mangsa yang maut meningkat 3 kali ganda kepada 15 orang, manakala 400 orang etnik itu dikatakan hilang. Kebakaran bermula di satu daripada 34 kem yang terletak dalam kawasan seluas kira-kira 3,237 hektar dan merebak ke 3 lagi kem. Seorang pentadbir Cox's Bazar, Mamunur Rashid berkata, sekurang-kurangnya 20,000 orang melarikan diri. Dalam pada itu, dalam kejadian semalam, kebanyakan pelarian dilaporkan menjerit dan berlari manakala kanak-kanak turut menangis serta berlari bertempiaran. Terdahulu, 5 orang terbunuh akibat kebakaran dan mayat mereka masih di dalam kem.
Menurut pegawai polis berpangkat Inspektor Ghazi Salahuddin, polis masih tidak dapat mengeluarkan sebarang kenyataan sehingga semua mayat mangsa kebakaran ditemui. Kebakaran berlaku lebih 10 jam dan dapat dipadamkan tengah malam semalam. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Obor Olimpik Tokyo 2020 akhirnya dinyalakan. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SportMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya Wan Hafiz untuk mengikuti keadaan cuaca pada hari ini. Kita bersiaran langsung daripada Sabjaya di series utama. Baik, berdasarkan paparan carta angin pada ketika ini, di kawasan daratan, angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Tetapi di kawasan perairan, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Menerusi laman sesawang Map Malaysia, mereka telah mengeluarkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama dan juga kedua di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan dan ianya juga melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bobot kecil serta sukan dan rekreasi laut, juga kepada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke paparan amaran cuaca waspada yang dikeluarkan pada ketika ini. Map Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca waspada yang mana hujan lebat yang secara berterusan boleh berlaku melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia yang melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga dua daerah di negeri Johor melibatkan daerah Mersing dan juga di Kota Tinggi. Harus diingatkan, hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baiklah, seterusnya kita balik ke paparan imej satelit untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Pada ketika ini, keadaan cuaca yang agak lembap. Terdapat banyak kelompok awan aktif yang melitupi semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan Sarawak, terutamanya di semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Namun, hujan yang lebih lebat, lebih tertumpu di bahagian pantai timur dan juga di utara semenanjung Malaysia, yang mana kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah dan Sarawak, kedua-dua negeri mengalami hujan berserta petir di satu tempat. Namun, kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baiklah, sekian daripada series utama. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bandar-bandar utama bagi 3 hari. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat.
Kejayaan yang dikecapi Zijia di kejohanan terbuka seluruh England Ahad lalu menjadikan kedudukan pemain perseorangan badminton negara ini meningkat 2 anak tangga ke tangga ke-8 dalam ranking Persekutuan Badminton Dunia BWF. Ia selepas ranking dunia dalam sukan itu dikemas kini. He's the top man. Zijia peroleh 12,000 mata dalam kejohanan seluruh England. Pemain berusia 22 tahun itu mengumpul 69,389 mata daripada 25 pertandingan disertainya. Menurut laman rasmi BWF, ini merupakan ranking terbaik dalam kerjayanya selepas berada di kedudukan 10 teratas Mac tahun lepas. Kemenangan di arena utilita Birmingham pada Ahad lalu membantu anak Kedah itu memintas Angus Eng Kalong dari Hong Kong dengan 69,270 mata dan Wang Zuwei dari Taiwan dengan 63,393 mata. Terdahulu, Zijia memenangi kejohanan seluruh England selepas menumpaskan Victor Axelsen dari Denmark 30-29, 20-22, 21-9. Now he's won the biggest of them all, the All England Championships. Upacara larian obor Olimpik 2020 akhirnya dapat dilakukan walaupun ia lewat setahun. Larian berbentuk bunga sakura warna emas itu dilakukan di Kompleks Sukan J Village Fukushima, menandakan simbolik bermulanya tamasya sukan berprestij ini. 東日本大震災以降、世界中から寄せられた支援や励ましに対する感謝の気持ち、困難を乗り越える人々。 Ketua Sukan Olimpik Tokyo 2020, Seiko Hashimoto berkata, beliau berharap api Olimpik akan berfungsi sebagai sinar cahaya di akhir kegelapan walaupun upacara tersebut sangat berbeza dengan edisi sebelumnya di mana penonton dilarang bersorak dan menjauhkan diri dari pelancaran. Namun begitu, peminat boleh berbaris dan bertepuk tangan ketika obor melintasi negara yang dibawa oleh 10,000 pelari melalui semua 47 wilayah sebelum tiba di Stadium Nasional Tokyo untuk upacara pembukaan 23 Julai ini mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.